Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa hari lepas, saya ada membincangkan tentang penyalahgunaan barang terlarang di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi, iaitu penyalahgunaan dana. Saya ada memberikan 3 sebab utama yang mempengaruhi perkara ini. Hari ini saya akan membincangkan sebab yang keempat atau topik yang keempat. Saya sinonimkan dengan topik yang keempat. Kenapa masalah ini berlaku? Saya tegaskan lagi sekali, topik keempat saya akan membincangkan iman seseorang remaja. Kenapa perkara ini berlaku ialah kerana iman seseorang remaja itu goyah. Macam biasa, sebelum saya bermula, saya akan memberi sedikit tazkirah tentang pandangan Islam terhadap dadah. Hukum dan larangan pengambilan dadah adalah jelas haram berdasarkan kepada dalil yang dikiaskan kepada Arab dalam Al-Quran. Banyak menyebut mengenai pengharaman ini bersandarkan kepada keterangan nas-nas iaitu Al-Quran dan hadis, kerana ia termasuk dalam pengertian umum benda-benda yang memabukkan, menghilangkan akal dan kedua-duanya mempunyai alasan hukum yang sama iaitu memabukkan atau terdapat membawa kebinasaan terhadap individu-individu dan masyarakat. Ini dapat dibayangkan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Al-Dia Al-Masriyah Al-Sabiq, iaitu bekas Mufti Mesir, Al-Syekh Hasanin Makhlouf dalam kitabnya Fatwa Al-Syariah muka surat 184, bahawa dadah adalah haram hukumnya dari segi penggunaan, pemberian dan membuat jualan perniagaan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Para ulama menjelaskan bahawa penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Pengharaman ke atas dadah meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah bahawa Rasulullah SAW pernah melaknat tentang khamar. Khamar ini kita boleh kaitkan dengan arak. Rasulullah SAW melaknat tentang khamar 10 golongan: 1. Pembuatnya, 2. Pengedarnya, 3. Peminumnya, 4. Pembawanya, 5. Pengirimnya, dan 6. Penuangnya, 7. Penjualnya, 8. Pemakan wang hasilnya, 9. Pembelinya, 10. Pemasarnya. Saya pergi kepada satu pembuatnya. Kita boleh tengok kepada perusahaan-perusahaan yang seperti Carlsberg di Kuala Lumpur, ia sebenarnya ialah haram di sisi Islam. 2. Pengedarnya. Kita boleh tengok di kedai-kedai sekarang. Sedangkan orang Islam pun ada juga menjual. Mereka ini tidak sedar ke? Penjualan haram ini adalah haram. Menjual arak, perkara-perkara yang hamar ini adalah haram. Nabi Muhammad SAW banyak kali menegaskan melalui hadis. Nombor 3, peminumnya. Memang sudah tentulah Allah sudah melarangnya. Kita boleh lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 195. Nombor 4, pembawanya, penghantar lori-lori dan sebagainya. Pengirimnya, kita boleh kaitkan sekali dengan apa yang saya kata tadi dengan pembawanya. Nombor 2, penuangnya. Contohnya di pub, di baba, kita merujuk kepada pelayan-pelayannya. Nombor 7, penjualnya. Contohnya penjual-penjual bar, kita tengok di pasaran-pasaran hari ini, di kedai-kedai dan sebagainya. Pemakan wang hasilnya, saya boleh simpulkan sekali bersama dengan golongan-golongan penjual golongan yang ketujuh tadi, dan ke-9, pembelinya. Memang sudah tentulah haram. Nombor 10, pemesannya. Sebenarnya, tiada sebarang hadis berkaitan dadah sebab dadah adalah benda yang baru. Jadi hukum berkaitan dadah adalah di bawah hukum takzir, terpulang kepada ulama dan pemerintah untuk menentukan. Pada pandangan umum, sabit hukumnya mati ke atas pengedar dadah adalah wajar. Sebab diorang memusnahkan hidup individu yang lain. Jadi daripada dia hancurkan hidup 100 orang lain, baik bunuh dia seorang sahaja. Wallahu a'lam. Saya pergi kepada topik utama yang saya ingin bincangkan.
yakni iman seseorang remaja itu goyah. Kenapa saya mengambil kepada remaja? Remaja itu merujuk kepada golongan pelajar IPT. Golongan-golongan pelajar IPT kini adalah golongan-golongan remaja. Iaitu saya boleh sinonimkan di sini. Mengapa? Sebab ini berlaku. Bagi remaja yang kurang kepercayaan rohani, mereka akan mengabaikan pantang hidup dan melanggarnya dengan perbuatan seperti menghisap dada. Mengapa mereka mempunyai iman yang tidak teguh, iman yang goyah? Kerana mereka tidak memfokuskan agama. Mereka hanya menganggap agama ini sebagai remeh dan mereka lalai dengan kehidupan di arus pemodenan ini. Para pendengar yang saya hormati sekalian, mereka lalai kerana kita boleh lihat dari hari ini kerana gadget dan sebagainya. Mereka tidak memanfaatkan gadget itu dengan betul. Lagi satu, saya ingin tegaskan di sini. Mereka tidak mengikuti panduan yang disertakan di dalam Al-Quran dengan betul. Kerana mereka tidak suka mencampurkan diri kepada seperti majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Saya menyuruh pihak-pihak yang berwajib agar menarik minat, contohnya macam jabatan agama, guru-guru, ibu bapa bermainkan peranan yang betul, menarik minat diorang untuk mempelajari agama supaya mereka tahu especially tentang bahaya-bahaya dadak ini, yang tajuk yang saya bincangkan pada hari ini. Jelaslah tiada kepercayaan rohani yang teguh boleh membawa kepada gejala ini. Saya ingin menegaskan di sini, saudara wahai pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi, anda merupakan satu aset yang penting kepada negara. Kerana anda merupakan masa depan negara. Jika anda terus lalai dengan gejala-gejala dadak ini, apa akan jadi kepada 10 tahun akan datang kepada masa depan negara? Saya boleh jamin negara akan mempunyai masa depan yang negatif, masa depan yang teruk. Contohnya peningkatan, kita boleh lihat sini peningkatan statistik penagih-penagih dada dan sebagainya. Saya sudah sampai di akhir kata. Saya ingin tegaskan di sini, tolonglah ibu bapa, masyarakat, tolong mainkan peranan betul terhadap golongan dan memberikan dan fokuskan kepada golongan-golongan remaja agar tidak terjebak kepada perkara ini. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.